di antara para ulama mengatakan kalau sekiranya musnah seluruh daripada maktabah atau perpustakaan kitab-kitab, akan tetapi masih ada di sana Ihya Ulumuddin, sudah memadai mencukupi untuk menerangkan tentang Islam. لأن خلاصة الأحكام الشرعية المأمور بها الإنسان فيما بينه وبين الله، فيما بينه وبين خلق الله في العبادات والمعاملات، خلاصتها ومدتها كلها موجودة في كتاب إحياء علومدين. Kerana segala urusan yang berkaitan dengan Islam, baik itu hubungan di antara hamba dengan Allah dan di antara hamba dengan hamba yang lainnya, semuanya telah pun menjadi satu rumusan yang berada di dalam kitab Ihya Ulumuddin. ولو فرضنا أنها توجد مكتبة إسلامية فيها كل أنواع الكتب إلا إحياء علومدين، لكانت تلك المكتبة ناقصة لخلوها عن إحياء علومدين. Akan tetapi sebaliknya pula, kalau ada di sana perpustakaan-perpustakaan yang mempunyai berbagai-bagai buku dan kitab-kitab, tetapi tiada di dalamnya kitab Ihya Ulumuddin, ternyata sebenarnya perpustakaan itu ada kekurangan-kekurangan. لأنها توجد في كتاب إحياء علومدين تحقيقات نفيسة في العقائد وفي الفقه لم يتكلم عنها حتى العلماء قبل الإمام الغزالي، وكل من تكلم بعد الإمام الغزالي عال على الإمام الغزالي. Kerana di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu terkandung yang disebutkan daripada ulasan yang begitu utama di dalam memahami kepada agama ini yang tidak didapati dalam kitab-kitab yang lain, yang mana ianya hanya dibongkarkan atau telah diterangkan oleh Imam Ghazali. Bahkan ulama-ulama yang setelahnya semuanya adalah memegang dan juga kembali kepada kitab Ihya Ulumuddin. والإمام الغزالي يتكلم عن حقائق ودقائق في الدين مثل سر القضاء والقدر، حقيقة التوكل، حقيقة المحبة لله، وهذه مواضيع دقيقة لم يستدركها ولم يشرحها أحد شرح واضح مثل الإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى. Kerana di dalam bab-bab yang memerlukan pemahaman yang mendalam dan keterangan yang begitu benar dan juga tepat, ianya hanya terkandung di dalam kitab Ihya Ulumuddin, yang mana contohnya dalam kitab Qada dan Qadar, kitab-kitab berkaitan dengan akidah, ianya hanya terdapat dalam kitab Ihya Ulumuddin. وغير ذلك من المسائل العويصة التي يحتاج إلى كشف حقائقها الإمام الغزالي إلى نور النبوة، ليس إلى مطلق العلم وليس إلى ظاهر العلم. Dan semua daripada ilmu-ilmu yang menuntut kepada pemahaman yang begitu mendalam kembali kepada cahaya Nabawi, ianya hanya dapat dihuraikan dan telah dihuraikan oleh Al-Imam Ghazali dalam kitab Ihya. حتى قال من قرأ إحياء علومدين من أوله إلى آخره يخرج بحال من أحوال الولاية وسر من أسرار الدين. Bahkan di antaranya para ulama mengatakan barang siapa yang membaca kitab Ihya Ulumuddin daripada awal sehingga akhirnya, maka dia telah keluar sebagai seolah-olah seorang wali Allah, kedudukannya cukup mulia tinggi di sisi Allah. كتاب إحياء علومدين ليس مجرد تلفيق كلمات وترصيع ألفاظ، هي أنوار بلوغ ذكرها الإمام الغزالي، نور قلبه صاغه هذا الكتاب العظيم عن الإخلاص الكامل مع الله عز وجل والشفقة الكاملة على المظلومين. Kerana yang ada di dalamnya itu bukan hanya daripada nukilan-nukilan yang diambil daripada kata-kata para ulama-ulama sahaja ataupun daripada apa yang dicontohkan, ditiru daripada yang sebelumnya, akan tetapi ianya adalah merupakan cahaya-cahaya yang telah ada, dinukilkan, telah dibongkarkan oleh Al-Imam Ghazali daripada hati beliau yang cukup bercahaya, sehingga dengan keikhlasan yang begitu tinggi kepada Allah, sehingga di sana keluarnya ilmu-ilmu yang begitu hebat. كانت إحدى الجامعات الإسلامية ذهب إليها أحد العلماء الأذكياء يدرس معيدا في تلك الجامعة يدرس فيها. Di antaranya ada di sana satu universiti yang mana orang datang dan juga belajar di dalamnya. وكانوا أصحاب ولاية الجامعة والقائمون عليها من المبتدعة المخالفين لمنهج إحياء علومدين. Yang mana orang yang pergi belajar di situ, ianya adalah orang-orang yang tidak menerima dan menolak daripada kitab Ihya Ulumuddin. وكان هذا العالم ذكيا وسليم القلب. Sedangkan orang alim yang mengajar itu adalah orang yang begitu pintar dan juga orang yang suci jiwanya. فإدارة الجامعة قالوا له عندنا كتاب الآن بالأحاديث الضعيفة والخرافات نريد أن تقرأه من أوله إلى آخره وتكتب عليه رد علمي محقق ترد على صاحب هذا الكتاب. Bahkan di sana mereka kononnya mendakwa bahawa kitab yang di Imam Ghazali itu adanya di sana hadis-hadis yang mungkuk, hadis-hadis yang dhaif dan mungkuk, yang mana ianya perlu kepada pemahaman, kepada penolakan dan tak boleh diterima, ianya adalah sesuatu yang perlu untuk dikaji dengan mendalam. قال لهم ما هذا الكتاب؟ فقالوا له هذا كتاب إحياء علومدين الآن بالخرافات وبالأحاديث الضعيفة وأنت عالم ذكي نريدك تتتبع الأخطاء من هذا الكتاب وترد
membahaskan kitab ini, sedang kitab ini banyak perkara-perkara bid'ah, perkara-perkara yang buruk, perkara-perkara khurafat yang terkandung dalamnya. Tidak saya kami ingin kamu wahai Syekh untuk memperbetulkan apa yang ada di dalam ini. وأخذ ذلك العالم كتاب إحياء علوم الدين وأخذ قرأه أول مرة من أوله إلى آخره يريد أن يرى أين الأخطاء في هذا الكتاب. Maka ketika ditanya kitab apa, mereka mengatakan kitab Ihya Ulumuddin. Maka kata Syekh Nabi kitab Ihya Ulumuddin dan dibaca daripada awal sehingga akhir dan tidak dapati ada satu pun kekurangan dalam kitab tersebut. أول مرة قرأ الكتاب من غير إخلاص وقصد تتبع الأخطاء التي إن كانت موجودة في إحياء علوم الدين. Pertama dibaca memang kadang-kadang ternampak di sana sedikit kecacatan dan kekurangan. Kerana apa? Kerana yang membaca itu adalah kurang ikhlas dan mungkin di sana ada sangkaan yang tidak baik. لكن القراءة الأولية والمرور الأول على إحياء علوم الدين تأثر بكتاب الإحياء والطرح الصادق النوراني الحقيقي في هذا الكتاب. Akan tetapi walaupun begitu, bacaan pertamanya itu sudah meninggalkan kesan yang mendalam di dalam jiwanya sehingga membawa kepada cahaya kepada hatinya, terkesan dengan apa yang disebutkan dalam kitab Ihya Ulumuddin. الطرح النوراني الصادق في كتاب إحياء علوم الدين الذي لا يرده إلا كل معاند وكل حاكم ليس كل منور ومنصف. Adapun percikan cahaya yang keluar dari kitab Ihya Ulumuddin itu pasti akan menyinggah dan menerangi kepada hati orang yang membacanya, kecuali orang-orang yang menentang dan juga mengharapkan dirinya untuk mendapatkan cahaya tersebut. ثم قرأ إحياء علوم الدين مرة ثانية فلما قرأه مرة ثانية أعطاه الله النور والحال والبركة والسر من إحياء علوم الدين. Maka Syekh ini setelah kemudian dia membaca kali yang keduanya, maka ketika itu diterangi hatinya dengan cahaya-cahaya rahsia-rahsia kitab Ihya Ulumuddin sehingga dia jatuh cinta kepada kitab tersebut. ثم قدم استقالته إلى تلك الجامعة وقال لهم أنا اكتشفت بعد ما قرأت إحياء علوم الدين أنكم أنتم خطأ وإحياء علوم الدين على صواب. فأنا أقدم الاستقالة أنا أريد تطبيقها في إحياء علوم الدين. Kemudian setelah itu dia kembali balik dan mengatakan kepada mereka yang kononnya ingin untuk dia mengatakan kitab ini adalah kitab yang salah. Dia mengatakan sebenarnya apa yang berada yang di dalam sebutkan kitab Ihya Ulumuddin adalah benar belaka. Kamulah yang salah faham dan kamulah yang salah kerana menganggap salah kepada kitab Ihya. قال هذا يا شيخ هذا لا يمكن. قال أنا قرأت إحياء علوم الدين بتدبر وتمعن واكتشفت أن العقيدة التي في إحياء علوم الدين هي صحيحة عقيدة الصحابة والنبي محمد صلى الله عليه وسلم وأنتم الذين تقولون خطأ. إذا أنا كنت لا أعرف إحياء علوم الدين، الآن أنتم عرفتموني إحياء علوم الدين، هداني الله لقراءة الإحياء جزاكم الله خير وترك الجامعة هذه الظلمانية. Syekh itu dari ketika itu para pelajar tadi mengatakan bagaimana boleh berlaku ya Syekh, sedangkan kami tahu bahawa dalam keadaan buku khurafat dan sebagainya. Dia mengatakan tidak, aku telah membacanya dengan benar-benar mendalami dan memahami dengan sedalam-dalamnya yang kami dapati kitab ini benar-benar adalah benar. Kamulah yang salah, apa yang kamu kata salah itu semuanya kamu yang salah. Yang apa yang diriwayatkan itu adalah kembali kepada baginda Rasulullah SAW. Dan oleh kerana itu aku juga ingin terima kasih kepada kamu kerana kamulah yang mengenalkan aku dengan kitab Ihya Ulumuddin. Sekarang ini pegangan aku adalah kitab Ihya. انظروا إلى عظمة بركة إحياء علوم الدين. Lihatlah bagaimanakah kemuliaan dan keberkatan kitab Ihya ما Ulumuddin. يقرأه إنسان صادق إلا ينور الله سبحانه وتعالى قلبه ويسر قدمه في الدين. Tidak ada orang yang membacanya dengan penuh keikhlasan dan juga benar akan dirinya, pasti dia akan mendapatkan kebenaran dan kakinya akan menetap di atas agama itu yang hukum. ويكون تدين هذا الإنسان تدينا صحيحا تدينا وسطيا تدينا نورانيا. Sehingga seseorang itu berpegang dengan agamanya dengan pegangan agama yang benar, dengan pegangan yang agama yang penuh dengan cahaya. ومؤلف الإحياء هذا الإمام العظيم محمد الغزالي. Dan juga pengarang kitab Ihya Ulumuddin adalah Imam Al-Ghazali yang namanya Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. عاش الإمام الغزالي 55 سنة فقط. Dia hidup dengan umur 55 tahun sahaja. وكان ذكيا جدا. Seorang yang sangat pintar. حتى الفلسفة التي هي من أصعب العلوم قرأها الإمام الغزالي بمفرده وفهمها كلها ورد على الفلاسفة. Sedang satu ilmu yang paling susah disebutkan oleh para ulama yaitu bidang ilmu falsafah pun dapat dia membaca sendiri dan memahaminya dengan sendiri dan mampu untuk menolak daripada perkataan ahli falsafah. هذا من الذكاء المفرط جدا. Ini adalah merupakan kepandaian yang begitu istimewa daripada Imam عندما Ghazali. قدم بغداد مناظر العلماء كان في 30 من عمره شابا صغيرا وكان أكابر العلماء في المدرسة الوزير نظام الملك كل يوم
Sebutkan ketika mana dia sampai di Baghdad, kemudian ketika itu dia masih muda, umurnya 30 tahun. Di sana sudah ada banyak madrasah dan guru-guru yang besar-besar. Tetapi setiap hari ketika itu sentiasa dianya berdialog dan juga berbincang ilmu dengan para ulama. كان الناس يشهدون تلك المناظرات بين العلماء وكانوا يشجعون العلم. Yang mana ketika itu pada zaman itu orang-orang adalah orang yang sangat semangat dan ingin untuk mendapatkan ilmu. وكان الخبر ينتشر كل يوم في بغداد أن الشاب الطوسي وأن الغلام الطوسي نفهم الشيخ الكبير الشايب الفلاني الذي عمره 80 سنة بالعلم والفتوى والتقوى يتحول الإمام الغزالي وسنه 30 سنة. Ketika itu sudah tersebar berita yang mengatakan ada seorang pemuda daripada Tusi yang mana ketika itu dia telah pun memberikan kefahaman, memahami seperti mana Syekh yang berumur 80 tahun ketika itu sedang umurnya 30 tahun. حتى أحبه الناس وأحبه الملوك وأحبه الوزراء من عظم حجته من ذكائه من إخلاصه. Sehingga dia dicintai oleh semua golongan, termasuklah itu daripada pemimpinnya, daripada para ulamanya, daripada orang awamnya dan sebagainya, kerana ilmunya yang begitu hebat. مرة من المرات جاء أحد العلماء الأكابر بحر من العلم. Pada satu hari datang kepadanya seorang ulama yang begitu luas ilmunya seluas lautan. وسنه كبير في العلم 70 سنة وهو يعرف العلم والقضايا والأصول والفقه. Yang dia itu adalah orang yang sudah tua, ilmunya juga cukup banyak, menguasai segala bidang ilmu. فطلب مناظرة الإمام الغزالي أمام الوزير. Maka dia ingin untuk berdebat atau untuk nak mempersoalkan kepada Imam Ghazali. حضر العلماء وحضر الناس وحضر الحكام. Maka ketika itu yang hadir untuk menyaksikan daripada perdebatan tersebut adalah daripada golongan para ulama dan orang-orang semuanya. فناظره الإمام الغزالي ساعات وأسكته كان لم يقدر يتكلم. Maka setelah berlaku perdebatan ketika itu 1 jam, maka ketika itu orang itu ahli ulama yang alim besar itu diam, tak mampu menjawab lagi. استغرب الناس واستغرب نفسه هو الشيخ الكبير كيف هذا الولد الشاب الغزالي 30 سنة عمره 50 سنة في المناهج أفهمنا وأسكتنا. Maka ketika itu semua orang hairan, bahkan Syekh tadi pun hairan juga, mengatakan bagaimana seorang yang masih muda ini mampu untuk nak berdebat dan juga mengalahkan daripada perdebatan dia sedangkan umurnya masih muda. ولما خرج الإمام الغزالي من الباب خرج الشيخ من الباب الآخر سأله الناس الشيخ هذا مثل الصحفيين سألوه قالوا له كيف رأيت هذا الإمام الرجل هذا أبا حامد الغزالي. Maka setelah selesai Imam Ghazali keluar daripada pintu yang lain, maka ketika itu Syekh ini keluar daripada pintu yang lain sampai dia bertanya kepada orang ramai, bagaimana pandangan kamu kepada pemuda tadi yang telah berdebat dengan kamu? قال الرجل هذا لا زال طويل العلم لكن ما أدري كيف يسمونه في المناظرة. Ketika Islam yang bertanya itu adalah orang ramai kepada Syekh tersebut, bagaimana pandangan kamu kepada orang muda tadi iaitu Imam Ghazali? Maka Syekh ini mengatakan dia itu hanyalah penuntut ilmu yang kecil, akan tetapi saya pun hairan macam mana dia boleh mengalahkan aku dalam perdebatan tersebut. الغزالي كيف رأيت هذا الرجل الذي نظرت. Sebaliknya pula dari pintu yang lain keluar Imam Ghazali, orang bertanya kepada Imam Ghazali, bagaimana pandangan kamu kepada Syekh yang akan mengalahkan itu? الغزالي هذا كان عالما عظيما وكان بحرا من العلم ولكن الله عز وجل نصرني عليه بالإخلاص فضبطه في العصفور الصغير. Maka dijawab oleh Imam Ghazali, iaitu adalah Syekh yang sungguh alim, ilmunya itu luas sebagai lautan, akan tetapi Allah membantu kepada aku untuk memberikan kemenangan di dalam kerjaku disebabkan keikhlasan yang ada pada diriku. وهكذا بركة الإخلاص نراها الآن في سطور الإمام الغزالي رحمه الله عندما يكتب لنا هذه المقدمة عن الصوم. Demikianlah kalau kita lihat di dalam kitabnya itu apa yang ditulis oleh Imam Ghazali semuanya melandaskan kepada keikhlasan yang insya-Allah pada hari ini kita akan membaca daripada kitab puasa. قال الإمام الغزالي كتاب أسرار الصوم ما قال كتاب أحكام الصوم لأن كل العبادات أسرار دقيقة إذا فهم الإنسان صارت العبادة صحيحة إذا ضاع الإنسان فسدت العبادة فهو يتكلم عن أسرار الصوم. Yang mana dinamakan daripada bab itu bukannya kitab hukum puasa, akan tetapi yang disebutkan adalah kitab rahsia-rahsia puasa, bermakna rahsia itu memerlukan pemahaman yang begitu dalam yang sehingga ianya boleh dibongkarkan, kerana apabila seseorang itu memahami kepada rahsia daripada sesuatu akan ibadah itu, maka dia akan lebih lagi di dalam melaksanakan amal. ثم يتكلم بعد ذلك الإمام الغزالي عن كتاب وهو الكتاب السادس من ربع العبادات يعني مؤلف كتابه هذا 4 أقسام ربع العبادات 10 ربع العادات 10 ربع المنجيات 10 كتب ربع المهلكات 10 فهي 40 كتاب ومن كتاب واحد تقدر تفرد كل كتاب كأنه كتاب كل جزء كأنه كتاب. Yang mana ketika itu dalam hal yang besar dikatakan dia adalah kitab-kitab yang ke-6 daripada
daripada 1/4 daripada bab al-ibadat. Kerana kitab Ihya Ulumuddin itu dibahagikan kepada 4 bab, iaitu bab yang disebutkan bab adat, bab ibadat, bab adat, bab munjiat dan bab muhdikat. Maka yang ini termasuk dalam kitab ibadat dan bab ibadat. Setiap daripada bab kitab-kitab tersebut ada 10 bab yang diterangkan di dalamnya. Maka ini adalah yang kita lihat. طيب ثم هذا الكتاب السادس وسياتي بعد في إحياء علوم الدين الكتاب السابع اسرار الحج واسرار تلاوه القران وترتيب الوظائف الليل قيام الليل كل ذلك من العبادات العظيمه. Yang mana setelah daripada ini yang keenam, nanti akan pergi kepada yang ketujuh, iaitu kitab yang disebutkan kitab haji atau rahsia haji. Kemudian nanti pergi kepada teori Al-Quran. Kemudian pergi semuanya itu akan berterusan setelahnya. طيب بدأنا بالكتاب الغزالي بالبسمله بسم الله الرحمن الرحيم ابتداء بكتاب الله وعملا بسنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Dengan kita mari kita mulakan dari membaca kitab Imam Ghazali ini dengan niat mudah-mudahan kita ini benar-benar berpegang dengan kitab Allah dan juga dengan sunnah baginda Rasulullah. والبسمله هذه من اعظم آيات القرآن. Yang mana dimulakan dengan bismillah, ianya adalah merupakan ayat yang paling mulia dalam Al-Quran. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بين اسم الله الاعظم وما بين بسم الله الرحمن الرحيم مثل ما بين سواد العين وبياضها. Yang disebutkan bahawa Bismillahirrahmanirrahim, ما بين بسم الله الاعظم وما بين بسم الله الرحمن الرحيم مثل ما بين بياض العين وسوادها. يعني بسم الله الرحمن الرحيم من جدا بسم الله الرحمن. disebutkan di antara nama Allah yang mulia dan juga Bismillahirrahmanirrahim itu sangat hampir. Dia punya kedudukannya seperti mana hampirnya mata hitam ini dengan mata yang putih di dalam mata. قال هكذا روى الامام احمد رحمه الله. Ini yang telah disebutkan dan dikirkan daripada Imam Ahmad. قال بعض العلماء اذا شعرت بضعفا في بدنك ووهنا في بدنك وعدم نشاط في العباده فاعلم انك قد قصرت في بسم الله الرحمن الرحيم، انك لم تقل بسم الله الرحمن الرحيم كثير، لم تقلها في اليوم 100 مره او 200 مره وانت شعرت بالضعف وعدم النشاط في العباده. ولو كنت تكثر بسم الله الرحمن الرحيم لشعرت ببركه بسم الله الرحمن الرحيم قوه في البدن ونشاط في البدن. Bahkan dikatakan para ulama mengatakan kalau kamu pada hari itu rasa berat badan kamu, rasa penat di dalam ibadah, rasa tak kuat di dalam untuk melakukan kebaikan, maka bersaksilah sesungguhnya kamu itu kurang di dalam menyebut Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin kamu sedikit sebut ataupun tak sampai 100, tak 200 dalam satu hari menyebut Bismillahirrahmanirrahim. Kerana sesungguhnya Bismillahirrahmanirrahim itu membawa kepada kekuatan tubuh badan kita dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. Maka kekurangan di dalam menyebutnya akan menyebabkan kita semakin lemah dan semakin lemah. ويتكلم العلماء على احكام البسمله ودقائق البسمله ولا نطيل ولكن نذكر شيئا يسيرا فقط من بركات بسم الله. Adapun para ulama telah memungkinkan akan apa itu yang disebutkan Bismillahirrahmanirrahim dan pokok-pokok Bismillahirrahmanirrahim, tapi saya tidak mahu untuk berpanjang lebar bercakap demikian, akan tetapi sedikit sebanyak kita ingin untuk memahami daripada Bismillahirrahmanirrahim. اولها ان عدد حروف البسمله 19. Yang pertama sekali bahawa Bismillahirrahmanirrahim itu terdiri daripada 19 daripada huruf. بركه بسم الله الرحمن الرحيم وعظمتها الله سبحانه وتعالى فتح بها كل سوره في القران بسم الله الرحمن الرحيم. Dengan keberkatan Bismillahirrahmanirrahim, maka Allah Subhanahu wa taala memulakan pada setiap surah dalam Al-Quran itu dengan Bismillahirrahmanirrahim. ولكن السوره 19 في القران سوره التوبه سوره براءه لم يفتحها بسم الله الرحمن الرحيم وهي 19 على عدد حروف بسم الله الرحمن الرحيم. Maka kalau kita lihat pada juzuk yang ke-9 daripada surah yang ke-9 dan surah yang ke-19 surah At-Taubah, maka ketika itu tak dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim kerana bertepatan dengan jumlah dari Bismillahirrahmanirrahim itu 19 daripada 19 سورة من سورة براءة تأتي سورة النمل السورة البسملة غير المذكورة في براءة ربنا عوضها في سورة النمل فذكر بسم الله الرحمن الرحيم مرتين، مرة في أولها ومرة في وسطها، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. Tetapi sebagai ganti daripada tidak diletakkan pada surah yang ke-19 surah At-Taubah, setelahnya surah An-Naml, iaitu surah yang ke-20. Allah bukan hanya memulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam surah An-Naml itu Allah Subhanahu wa taala menyebut Bismillahirrahmanirrahim dalam ayat Al-Quran sebagai ganti kepada permulaan surah At-Taubah, disebutkan di awal dan di pertengahan daripada بسم الله الرحمن الرحيم تعتبر آية من الفاتحة وليست آية من السورة الأخرى.
Oleh karena itu disebutkan bahawa Bismillahirrahmanirrahim itu adalah salah satu daripada ayat surah Al-Fatihah, tetapi bukan salah satu ayat dari surah-surah yang lain.